Kestabilan politik dan keamanan dikecapi dalam kerajaan perpaduan jadi bukti kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kelantan. Ketika ini 3,620 penduduk terjejas banjir masih berada di 9 pusat pemindahan sementara PPS sekitar jajahan Pasir Mas. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, terus bersama Fikri Zaib di Pasir Mas. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Mukim Padang Licin di Pasir Mas. Seramai 320 penduduk terjejas dari 119 keluarga masih ditempatkan di PPS ini. Kesemua mereka dari kampung berdekatan termasuk kampung Padang Licin sendiri, Guamsa, Tasik Bakung dan Banggur Ubi Keling. Berdasarkan tinjauan dibuat saya bersama kru sejak pagi tadi, paras air banjir di kawasan perkampungan ini masih bertahan. Namun keadaan ini dijangkakan akan lebih baik menjelang petang jika keadaan cuaca baik berterusan. Pada tengah hari ini, saya sebenarnya berpeluang mengikuti rombongan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Kelantan dalam menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Bersama saya ketika ini, pada tengah hari ini, ialah pengarah Yadim Negeri, Mahadi Awang. Jadi, Cik Mahadi, mungkin secara ringkaslah program hari ini dan mungkin apa inisiatif yang dibuat oleh Yadim sendiri sejak banjir ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa tu lawatan kita ke PPS kali ini adalah kali kedua dalam musim banjir kali ini. Tetapi untuk makluman bahawa kali ini kita akan ziarah dalam 3 PPS. Dan ini destinasi yang pertama di PPS Masjid Padang Licin dan kita dapat menyatuni insya-Allah 119 keluarga. Memandangkan sebenarnya di PPS ini saya difahamkan oleh pengurusan sini dah hari keempat dah hari ini. Dia orang masa-masa banjir berkampung di Masjid Padang Licin ni. Dan insya-Allah jadi kita dalam gerakan kita membantu masa-masa banjir ini, kita akan turun ke 3 tempat hari ini. Untuk makluman hari ini 3 tempat dan besok pun kita ada lagi di kawasan rumah-rumah yang masih di tergelangi air. Dan kita akan ziarah itu. Selepas ini, Cik Mahdi, ada bantuan untuk pasca banjir pula macam mana? Okey, kita dalam rangka kita untuk selepas ni pasca banjir, terutama sekali kita melihat kepada tempat-tempat awam dan juga seperti mana contohnya sekolah, tadika dan juga masjid, termasuk madrasah dan surau. Kita akan bantu untuk kerja-kerja pembersihan, cuci-cuci. Dan memang kita ada tim yang berkenaan dan amalan kita pun di tahun-tahun sebelum ini pun kita akan turun membantu. Kita harapkan benda ni akan dapat memberi kelegaan terutamanya tempat-tempat ibadat dan sebagainya, insya-Allah. Okay, terima kasih Cik Mahdi kerana sudi bersama berita pada tengah hari ini. Saya fikir itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Pasir Mas ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Fikri. Malaysia kini berada di landasan tepat untuk terus maju. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia berdasarkan kejayaan mencapai kestabilan politik dan keamanan yang dikecapi dalam tempoh setahun kerajaan perpaduan mentadbir negara. Setakat saya, perubahan itu berlaku. Tapi yang penting itu ialah soal tata kelola. Apakah pemimpin masih meneruskan amalan mengaut keuntungan, kekayaan dari negara. Dan ini dapat kita hentikan. Walaupun pada kadang-kadang saya lihat dalam naratif politik itu tidak mengesankan. Kerana orang anggap rasuah ni okey. Ada yang kata rasuah itu tidak hukuman terlalu berat dan sebagainya. Tetapi rasuah yang memiskinkan negara dan memperhambakan rakyat. Jadi saya akan keras dalam soal ini. Dan dalam soal ini baik Pakatan Harapan atau UMNO Barisan Nasional atau GPS Sarawak, GRS Sabah, itu sikap mereka sangat mendukung. Jelas beliau, kerajaan perpaduan mempunyai pasukan yang mengutamakan kestabilan politik dengan berusaha memperkenalkan setiap dasar yang jelas untuk meningkatkan keselesaan rakyat dalam pelbagai aspek, antaranya kualiti pendidikan, kesihatan dan bantuan terus kepada rakyat secara adil. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas setahun bersama Kerajaan Madani, Tui Krama Perdana Menteri. Masih ada ruang untuk diperbaiki.
Dalam pada itu, rombakan kabinet akan dilakukan sekiranya prestasi menteri meleset dan keadaan menuntut ia dilaksanakan. Datuk Seri Anwar berkata barisan menterinya harus diberi peluang memperbaiki kelemahan kerana terlalu awal untuk menilai prestasi mereka. Kita ini satu bentuk parti dengan koalisi. Jadi rundingan harus diadakan. Penyertaan itu harus timpal dengan kekuatan masing-masing parti. Semua itu mesti diambil kira. Jadi saya fikir tidak lama lagi dan saya telah bagi tahu mengingatkan seorang anak kecil yang bagi nasihat di depan masjid itu, Akmal tak salah saya, dia kata sebelum akhir tahun. Jadi saya kata saya setuju. Tetapi saya tidak fikir setelah 1 tahun kita buat penilaian yang adil. Orang perintah 10 tahun, 3 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah awal. Sementara itu, bagi memastikan keberkesanan inisiatif di umum kerajaan, unit pantau madani akan diwujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pastikan supaya kita dapat laksanakan program pantau madani untuk melihat apakah kita dapat memenuhi matlamat yang telah diumumkan. Jangan umpamanya pengumuman itu memukau dan menarik, pelaksanaan itu hambar. Ataupun separuh daripada kejayaannya. Dan ini insya-Allah kita akan laksanakan. Perdana Menteri turut memaklumkan jualan rahmah dan sumbangan tunai rahmah ditingkat untuk tampung peningkatan harga barang. Kalau kita beri subsidi, saya tegaskan sekali lagi, faedahnya kepada 3.5 juta orang asing. Dan dimanfaatkan oleh golongan terkaya. Kita nak elak itu. Jadi mana kita terima kenyataan bahawa ada masalah. Tapi untuk mengatakan bahawa harga barang tidak pernah tinggi seperti ini ketimbang dahulu, tidak benar. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Malaysia menolak segala bentuk keganasan dalam konflik bersenjata yang berlaku ketika ini. Seri Paduka bertitah keganasan itu termasuk pengeboman terhadap orang awam, hospital dan sekolah serta pemotongan bekalan air, elektrik dan makanan kepada orang awam. Baginda turut bertitah barisan kepimpinan termasuk pemimpin dalam bidang keselamatan dan pertahanan hendaklah berpegang teguh kepada prinsip keamanan dan kemanusiaan sejagat. Baginda bertitah demikian pada sidang pertama Istiadat Convocation ke-13 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM di Pusat Dagangan Dunia hari ini. Peningkatan kes COVID-19 ketika ini tidak memberi kesan kepada industri pembekalan makanan negara. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin, negara sentiasa bersedia berdepan situasi tersebut dengan pelbagai strategi. COVID-19 semakin meningkat ni, saya rasa sekarang rakyat ramai telah mengambil ini suntikan vaksin kan. So saya tidak melihat ini sebagai satu halangan ke atau satu ini satu berendat untuk pertumbuhan dari segi ekonomi. Saya percaya Malaysia akan menjadi semakin baik, dan sektor agro makanan pun juga akan semakin baik. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Selamat Pagi Malaysia. Tular di Facebook, kononnya syarikat Felda Holdings Berhad FGV mengalami kemerosotan keuntungan kepada 31.98 juta ringgit bagi suku ketiga tahun 2023. Ia juga mengaitkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri gagal dalam pentadbiran melibatkan syarikat berkaitan kerajaan tersebut. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tomahan dipercayai sengaja direka supaya masyarakat membenci kerajaan. Pada masa yang sama, cuba mencetuskan sentimen negatif terhadap Perdana Menteri. Dan ini buktinya. Menurut kenyataan media, FGV mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak 83 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2023.
Kumpulan itu turut melaporkan keuntungan operasi sebanyak 207 juta ringgit manakala hasil mencatatkan 4.91 bilion ringgit di sebalik persekitaran perniagaan yang mencabar. Henti budaya fitnah, arahkan politik matang. Putuskan rantaian penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Hai, saya Yasmin Hani. Dan saya Ustaz Ahmad Husin Abdul Rahman. Jangan lupa untuk tonton kami dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023 bertajuk Wakaf dan Hibah, Damai di Dunia, Damai di Sana. Jangan lupa tahu. Sembang-Sembang ASMB. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, pengantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Memperkenalkan kau tim Medicard untuk saya dan kamu. Saya macam mana? Saya macam mana? Saya macam mana? Saya boleh ke? Kau tim Medicard dari RM38 sebulan untuk kamu, kamu dan kamu. Kau tim! Saya macam mana? Bertemu kembali. Dewan Negara diberi maklum pemantauan teknikal berupaya memastikan keselamatan serta kerahsiaan data privasi negara terus dilindungi daripada tersebar kepada negara luar yang mempunyai kepentingan tertentu. Untuk laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Atika Makhtar, silakan. Baik, Farhatus, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Cyber Security Malaysia komited melindungi data privasi negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nin Chin memberi jaminan itu turut memaklumkan kementerian juga mempunyai strategi dalam mengawal sebarang ancaman cyber. Dan sekiranya kami menerima bukti yang kukuh menunjukkan bahawa sesuatu teknologi, sesuatu aplikasi, sesuatu peralatan adalah tidak selamat, kerajaan akan mengambil tindakan secara cepat untuklah menghentikan ataupun blok aplikasi tersebut. Tetapi sehingga kita menerima bukti yang kukuh, kami tidak akan ikut langkah-langkah negara lain kecuali kita sendiri mendapati bahawa memang ada bukti yang kukuh. Baik, seterusnya pendirian Kuala Lumpur jelas dalam konflik Israel-Palestin dan akan terus menyuarakan perjuangan hak rakyat Palestin dalam mencari penyelesaian terbaik. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin memaklumkan usaha berterusan diterjemah melalui sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan yang dilaksanakan setiap ketua-ketua perwakilan negara. Pendirian Malaysia itu juga jelas tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sekaligus memperlihatkan pendekatan prinsip negara dan hak berdaulat dalam menyatakan pendirian tanpa tekanan. Usaha dan rundingan yang dijalankan oleh Malaysia serta negara-negara dunia lain di pelbagai platform pertubuhan antarabangsa ini, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan kemanusiaan, yakni Humanitarian Truce Agreement, untuk menghentikan pertempuran selama 7 hari dan pembebasan sekurang-kurangnya 100 orang tebusan oleh Hamas yang ditahan di Gaza dan 240 orang tahanan Palestin yang telah dibebaskan oleh Israel pada 24 November yang lalu.
Malaysia juga katanya akan terus mempergiatkan interaksi dengan semua negara sebagai usaha mewujudkan kefahaman serta kesedaran yang lebih menyeluruh terhadap isu tersebut. Kementerian Kesihatan KKM melalui agenda Nasional Malaysia Sihat sentiasa proaktif meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu kesihatan. Ini termasuk penyakit tidak berjangkit NCD seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat Fasa 1, penyebaran literasi kesihatan dan kesedaran mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa. Yang kedua adalah program pemangkasaan kesihatan dalam komuniti melalui Wellness Hub dan ejen kesihatan komuniti My Champion yang terdiri daripada sukarelawan Combi, Kospen, Ikon Gigi, Duta Kenali Ubat, Wakil Kesihatan Kampung dan ahli panel penasihat. Yang ketiga adalah program temu seru ataupun outreach melalui Wellness on Wheel WOW yang meliputi 623 lokaliti komuniti di seluruh negara, dan yang keempat adalah program promosi kesihatan melalui media. Dalam masa yang sama, Dewan terus diberitahu program pengurusan berat badan iFit and Eat Right menerusi inisiatif intervensi kesihatan yang dilaksanakan di 30 hub kesihatan di seluruh negara. Merekodkan 9,031 klien berjaya menurunkan berat badan setakat ini. Di bawah inisiatif itu juga, intervensi perkhidmatan berhenti merokok turut merekodkan sejumlah 4,846 klien yang berjaya berhenti merokok. Dan akhir sekali, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT sentiasa meminimalkan projek yang dikategorikan projek lewat jadual maupun sakit. Sehubungan itu, pemantauan prestasi dilaksanakan terhadap projek yang bermasalah. Malah, kontraktor yang terlibat juga bakal dikenakan tindakan tata tertib termasuk penalti dan disenarai hitamkan sekiranya gagal mematuhi obligasi kontrak. Ketika memaklumkan perkara ini ke pengetahuan Dewan Negara, Timbalan Menteri Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan ketika ini terdapat satu projek perumahan awam melibatkan projek perumahan rakyat PPR dan 3 projek sakit dalam pemantauan. Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatankuasa Contract Coordination Panel CPP. Yang kedua, penilaian dan pemantauan berkala akan dilaksanakan ke atas prestasi projek. Selain itu, pelaksanaan langkah pemulihan atau penamatan kontraktor sedia ada akan dibuat sekiranya perlu. Bagi menerangi isu-isu di luar kawalan, Kementerian pemantauan secara berkala juga turut dilaksanakan selain penyelarasan bersama pihak berkuasa negeri serta agensi pusat seperti unit penyelarasan pelaksanaan ICU JPM. Setakat ini saja perkembangan yang dapat saya berikan dari Parlimen, dari Sungai ke Senggara. Palestin pasti merdeka. Kita kembali kepada Farahatul untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan Farahatul. Terima kasih Atika Maktar. Polis memohon bantuan orang ramai mengesan seorang kanak-kanak lelaki autism berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, kali terakhir Zain Ryan Abdul Matin berada di rumah beralamat Blok R, Apartmen Idaman Jalan PJU 10 Palang 1 Damansara Damai, Petaling Jaya pada 12 tengah hari. Beliau dalam kenyataan hari ini berkata polis menerima laporan kehilangannya pada 6.36 petang semalam. Jelas beliau, kanak-kanak lelaki berkenaan dilihat memakai baju kemeja T putih berkola berlencana SK Damansara Damai 2 berseluar sukan hitam dan kasut sekolah hitam. Beliau meminta orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lokasi mangsa supaya tampil ke Balai Polis berhampiran atau menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Di Pulau Pinang, seorang penjual makanan maut dipercayai dibunuh di Jelutong semalam. Hampir 27 kesan tikaman terdapat di seluruh badan mangsa.
Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent W. Saravanan, mangsa ditikam di bahagian dada, leher dan abdomen. Secara tengok mata kasar 27, lebih kurang 27 tikaman. Di bahagian dada, leher, seluruh badan lah, di atas abdomen lah, atas. Motif ni kita masih dalam siasatan. Kita belum tahu lagi dia punya motif. Tapi nampak macam bukan samun lah. Ini lebih kepada nak bunuh orang. Kejadian berlaku di tapak parkir sebuah apartmen di Jalan Ui Tiam Siu, Taman Continental di Jelutong. Bagaimanapun, mangsa berusia 60 tahun itu meninggal dunia di Hospital Pulau Pinang HPP ketika menerima rawatan. Dipercayai mangsa seorang penjual makanan terlibat dalam satu pergaduhan di kawasan tapak parkir itu sebelum ditikam. Rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati dua lelaki membonceng motosikal memasuki kawasan parkir tersebut dan salah seorang daripada suspek menikam mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, pengantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Mangsa adalah seorang wanita dan anaknya. Punca kejadian masih belum dikenal Tuan, pasti. kami terima laporan. Ada kes gangguan yang amat dahsyat. Dan kami syak, tuan rumah adalah puncanya. Mana suspek? Ni apa semua ni? Mana boleh tahan, Tuan? Sebab sekarang ni kalau tengok TV pun, kena bayar juga, Tuan. Pegawai? Nah, ini My TV. Boleh layan TV dan radio sepuas hati. Tanpa komitmen dan memang percuma. Hubungi kami atau layari www.mytvbroadcasting.my. Bursa Malaysia memulakan urus niaga lebih tinggi dipacu aktiviti pembelian pada sesi awal dagangan di sebalik keyakinan pelabur bahawa pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat akan berlaku lebih awal daripada jangkaan. Indeks FBM KLCI susut 3.32 mata kepada 1446.14 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Kaunter paling aktif menyaksikan saham Widat naik setengah sen kepada 47 sen. Disusuli SCIB yang meningkat 1 sen kepada 79 sen dan Renewco bertambah 2 sen kepada 23.5 sen. Sementara itu, Rapid cemerlang di kaunter saham paling untung dengan peningkatan 70 sen kepada RM28.70. Manakala Airtech naik 10 sen kepada RM2.82 dan EG juga meningkat 10 sen kepada RM1.59. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi apabila nilai dolar meningkat. Ia didorong sentimen yang kian mengukuh mengenai kadar faedah akan diturunkan oleh Rizab Persekutuan FED pada 2024. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.67 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.89 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.04 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.27. Tenaga Nasional Berhad TNB sedang memuktamadkan perkongsian serta menjalankan kajian kebolehsanaan bagi pembangunan zon tenaga boleh baharu. Perkara tersebut dimaklumkan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Insinyur Baharin Din. Jelas beliau ia membabitkan projek solar berskala besar dan hybrid solar fotovoltik terapung dengan kapasiti 2,500 megawatt. Menurutnya, TNB turut meneroka projek pembakaran bersama melibatkan hidrogen dan amonia yang menunjukkan komitmen
jelas pihaknya terhadap inovasi dan kelestarian. Memaklumkannya pada ucap pertama persidangan industri bekalan tenaga elektrik ke-24 di China, TNB juga sedang mempercepat inisiatif penting di bawah Pelan Peralihan Tenaga Negara NETR. Ia sejajar Pelan Peralihan Tenaga ETP TNB yang merangkumi keseluruhan rantaian pembekalan elektrik. Pada masa sama, syarikat utiliti itu juga giat memperkukuh pelan perniagaannya bagi pengeluaran hidrogen mencakupi penggunaan domestik dan ekspor. Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023, kemenangan besar diraih Malaysia pada aksi pembukaan malam tadi itu nyata melegakan Ketua Jurulatih Skuad Remaja Kebangsaan Muhammad Amin Rahim. Bagaimanapun, beliau akui pemainnya tidak boleh lama dibuai mimpi indah. Sebaliknya perlu kekal fokus bagi menghadapi aksi penting bertemu juara bertahan Argentina. Kemenangan ke atas pasukan itu akan menawarkan tiket awal ke suku akhir. So kita tak boleh orang cakap leka walaupun sesaat ketika beraksi dengan Argentina. Kita tahu Argentina is satu pasukan Amerika Latin yang ada skill individu yang sangat tinggi. Dari segi struktur pun agak berbeza dengan pasukan-pasukan yang ada dalam hoki dunia ni. So saya rasa kita kena buat homework. Terdahulu, Argentina melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Australia pada aksi pertama mereka yang turut berlangsung semalam. Baik, terdahulu skuad remaja kebangsaan memulakan kempen dengan bergaya apabila tidak berdepan masalah menewaskan Chile dengan jaringan besar pada perlawanan pertama di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Jelas beliau sekiranya Ziyong berjaya mendapat keputusan positif pada 4 kejohanan tersebut, peluang dilihat cerah buat anak buahnya membuat penampilan sulung di pentas Olimpik. Ziyong dijangka membuka tirai kempen 2024 pada Terbuka Malaysia yang dijadual berlangsung pada 9 hingga 14 Januari, diikuti Terbuka India 16 hingga 21 Januari, Masters Indonesia 20. 4 kejohanan awal tahun depan penting bagi menentukan naib pemain perseorangan lelaki negara Ziyong dalam memburu slot ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Menurut jurulatih perseorangan lelaki negara Hendrawan, semua kejohanan itu wajar dimanfaatkan dengan baik oleh pemain tersebut. Jelas beliau sekiranya Ziyong berjaya mendapat keputusan positif pada 4 kejohanan tersebut, peluang dilihat cerah buat anak buahnya membuat penampilan sulung di pentas Olimpik. Ziyong dijangka membuka tirai kempen 2024 pada Terbuka Malaysia yang dijadual berlangsung pada 9 hingga 14 Januari, diikuti Terbuka India 16 hingga 21 Januari, Masters Indonesia 23 hingga 28 Januari dan Masters Thailand 30 Januari hingga 4 Februari. Ketika ini Ziyong berada di kedudukan ke-13 dengan 57,080 mata dalam ranking Race to Paris di belakang pemain profesional Li Zijia yang menghuni tempat ke-10. Mengikut format, setiap negara dibenarkan menghantar 2 wakil bagi acara perseorangan pada Sukan Olimpik sekiranya kedua-dua pemain tersebut berada dalam kelompok 16 terbaik. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.